Okay, cikgu harap semua boleh sudah baca muka surat yang cikgu bagi tadi kan. Okay, bab 3 itu standard kandungan. Bab 3 kita adalah algoritma. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.1 iaitu pembangunan algoritma. Sebagaimana yang kamu sedia maklum, sebelum ini kamu telah belajar kan algoritma masa tingkatan 1 dan juga tingkatan 2, betul tak? Ada belajar tak sebelum ni? Kelas? Ada belajar? Boleh respon tak? Kelas? Okay, sebelum ni kamu ada belajar tak algoritma? Algoritma. Ada. Okay, terima kasih. Okay, kita teruskan dengan tajuk algoritma. Okay, standard 3.1, standard kandungan adalah 3.1 pembangunan algoritma dan standard pembelajaran itu subtopiknya adalah mengenal pasti ciri-ciri search iaitu yang terdiri daripada linear search dan juga binary search. Dan yang kedua adalah sort yang terdiri daripada bubble dan juga bucket. Okey. Kita ingin bahas kembali algoritma. Apa yang dimaksud teknik? Teknik penyelesaian masalah algoritma. Kita mesti ada teknik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, algoritma boleh diwakili dengan pembinaan sudut kod dan juga carta alih. Ada dua teknik. Sama ada kamu nak pilih dengan cara sudut kod ataupun carta alih. Okay, sebelum ni sudut kod. Kamu ingat tak lagi apa itu sudut kod? Bagaimana bentuk sudut kod? Siapa nak jawab? Okay, sudut kod mesti ada nombor di tepi sebelah kiri kan? Ada 1, 2. Dan carta alih menggunakan simbol-simbol untuk menghasilkan satu carta alih. Baiklah. Satu siri langkah atau tindakan yang jelas yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan output. Maksudnya kita rancang dahulu apa yang kita nak buat untuk mendapatkan output yang dikehendaki. Okay, untuk bidang komputer ni, pengatur cara macam kamu, contohnya kamu andai kata kamu nak menjadi pengatur cara, kamu akan membina atur cara berpandukan algoritma. Kamu tidak boleh menggunakan atau membuat atur cara terus tanpa planning, tanpa perancangan. Jadi sebelum membuat atur cara, kamu mesti plan dahulu apa yang akan kamu hendak, kamu nak apa kan, apa yang output yang sepatutnya keluar ataupun sepatutnya dihasilkan. Pembangunan algoritma merupakan satu teknik pengitlakan yang melibatkan pembinaan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Okay, itu adalah pengenalan sedikit berkenaan dengan algoritma. Okay, antara faedah ataupun kajian pembangunan algoritma. Okay, yang pertama kita perlu memahami bagaimana komputer memproses urutan tindakan-tindakan yang perlu dilaksanakan. Kan kita perlu faham dulu bagaimana komputer memproses urutan tindakan. Maksudnya kamu mengarahkan komputer untuk melaksanakan arahan yang kamu bina, arahan yang kamu buat. Kamu beri arahan kepada komputer supaya dia keluar arahan yang kamu buat. Okay, boleh? Okay, yang kedua, mempelajari cara menulis algoritma. Okay, kamu sebagai pengatur cara, andai katalah kamu sebagai pengatur cara, kamu mesti mempelajari cara hendak menulis, cara menulis algoritma yang teratur. Maksudnya cara menulis, kita tidak boleh tulis algoritma sembarangan je. Kan? Kadang kita buat proses dulu, tak boleh. Kita kena ada satu persatu langkah yang sepatutnya untuk supaya lebih teratur, mudah difahami dan dibaca oleh orang lain ataupun pengatur cara yang lain. Yang ketiga, mempelajari cara menulis algoritma dengan cekap. Kalau kamu salah tulis algoritma, kamu punya atur cara salah. Kamu akan paparkan atur cara output yang salah. Okay, yang keempat, mempelajari cara melakukan penambahbaikan pada algoritma.
Bermaksud kalau algoritma kamu salah, dia salah dari segi formula, kamu perlu tambah baik semula algoritma. Sekiranya kamu tidak membaiki, menambah baik pulih, menambah baik algoritma, nanti kamu punya atau cara salah lah. Okay, kelas? Seterusnya, okay, macam cikgu bagi tahu tadi, algoritma search melibatkan linear search dan juga apa tadi? Linear dan juga binary. Okay, kita mula dengan linear search dulu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan search? Carian kan? Kalau dalam bahasa Melayu adalah carian. Search ialah proses untuk mendapatkan suatu item tertentu yang terkandung dalam satu senarai. Contohnya kamu menggunakan apa? Sekarang ni kamu boleh guna apa? Aplikasi apa yang menggunakan carian? Carian. Aplikasi apa yang kamu gunakan untuk mencari sesuatu? Okay, kalau cikgu beri tugas, kamu perlu mencari bahan. Di mana kamu perlu mencari bahan tersebut? Okay, kelas di mana? Aplikasi Google. apa? Google. Lagi selain Google? Ada lagi tak? Okay, kalau Google kamu nak cari sesuatu maklumat berkenaan dengan sebarang apa maklumat yang kamu kendaki. Kalau contohnya kamu nak cari apa lagi selain Google aplikasi? Mungkin ada satu software yang kamu nak cari maksud perkataan kan? Maksud perkataan dan sebagainya. Itu adalah contoh carian yang kamu boleh dapat. Baiklah, search amat penting untuk membantu manusia mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan lebih cepat. Kan, kalau zaman sekarang kita search maklumat daripada Google. Sebelum ni kita nak cari maksud perkataan dalam kamus. Jadi lambat nak cari satu-satu kan. Kalau dalam internet, dalam aplikasi Google kamu boleh dapatkan maklumat dengan lebih cepat dan pantas. Baiklah. Manusia boleh mengarahkan aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam satu senarai. Maksudnya apa? Kamu nak cari nama yang sama dalam satu senarai. Kan manusia boleh mengarahkan aplikasi pemprosesan kata untuk mencari satu perkataan yang berulang dalam suatu senarai. Contohnya kelas 3 matahari. Ada dua nama yang sama. Kan contohnya nama apa? Maria kan? Contohnya Maria. Ada dua nama Maria tetapi berbeza. Kalau nak cari nama Maria, mungkin kalau kamu search satu, dia akan keluar dua orang nama. Kan? Contohnya kamu nak cari nama Maria Arsyad ke atau Maria Ahmad kan? Kamu nak cari Maria Ahmad tetapi bila cari Maria dia keluar dua-dua nama. Jadi kalau kamu nak salah satu sahaja nama yang betul, kamu kena search nama penuh lah. Okay? Maria Arsyad, dia keluar satu nama Maria Arsyad. Tetapi mungkin ada dua orang dalam senarai itu nama yang sama, ayah yang sama. Okay, baiklah. Seterusnya. Okay, linear search. Tadi maksud untuk search kan, carian. Sekarang ni apa yang dimaksudkan dengan linear? Kalau linear kita nampak apa? Lurus kan? Lurus je. Straight kan? Okay, linear search ialah satu teknik untuk mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. Satu senarai yang berurutan. Okay, carian linear kan terus je berurutan. Tak ada skip apa-apa. Carian maksudnya dia bermula daripada item pertama. Carian akan bermula dengan item pertama yang terdapat dalam senarai. Kalau kamu nak cari Maria tadi, dia akan cari huruf A dahulu. Dia tak terus pergi Maria. Dalam proses kalau ikutkan kamu dapat terus kan bila kamu search dalam Maria, dia automatik keluar Maria. Tetapi dalam proses komputer sebenarnya dia mencari satu persatu kalau mengikut kaedah linear search. Satu persatu dia cari nama yang bermula dengan huruf A dahulu. Sehinggalah jumpa Maria tu. Okey? Ataupun susunan. Susunan. Kalau susunan nama tu daripada
huruf A, dari huruf A, dia akan kira dari A lah. Kalau susunan pertama tu nama lain, dia contohnya Maria duduk dalam susunan yang kelima. Kan? A nama Zahari, B Badul kan, C Chong ke kan. Kemudian Maria barisan yang keempat. Jadi dia akan ambil dulu yang depan tu. Dia akan sesatu per satu. Kalau kebetulan Maria tu berada di bahagian hadapan, dia akan jumpa Maria dahulu. Okey. Carian akan, jika item kedua bukan item yang dikehendaki, carian akan diteruskan dengan item ketiga dan seterusnya sehingga item yang dikehendaki diperoleh. Jika item yang dikehendaki tidak diperoleh sehingga carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Sekiranya tiada nama dalam senario tersebut, carian akan berhenti. Tamat tanpa ada tidak ada senarai nama yang kamu cari. Baiklah. Contoh. Pencarian, contoh 3.1, pencarian satu item menggunakan linear search. Cikgu nak tanya kamu dah baca belum ni? Tadi cikgu minta kamu baca kan? Kamu dah baca belum? Dah baca belum? Kelas? Diam je hari ni. Okey. Dengar tak suara cikgu? Ataupun kamu ada lag suara cikgu ke? Ada dengar tak? Kelas? Suara cikgu jelas tak? Kelas? Kamu di mana? Tivia? Tivia, Jinsen? Jingwing? Adam? Kit Chi? Fatnin? Gilbert? Hosiao? Jiayi? Farisha? Nicholas? Zahra? Ini kelas matahari kan? Okey, kamu jelas tak suara cikgu? Okey, terima kasih. Okey, cikgu teruskan dengan contoh 3.1 iaitu pencarian satu item menggunakan kaedah linear search. Okey, Erina dan kakaknya Esma ingin membeli buah mangga untuk membuat puding. Mereka ke sebuah pasar raya yang menjual buah-buahan. Terdapat beberapa bahagian yang diletakkan dengan pelbagai jenis buah-buahan di sepanjang ruang jualan buah-buahan. Erina dan Esma berjalan di sepanjang ruang jualan buah-buahan itu untuk mencari buah mangga. Buah-buahan yang terdapat dalam setiap bahagian adalah seperti berikut. Contoh bahagian pertama ada buah pisang, bahagian kedua ada mango, ada manggis, bahagian ketiga ada mempelam ataupun mango, bahagian keempat buah naga, yang kelima ada buah jambu batu kan. Okey, guava. Okey, ini adalah susunan bahagian-bahagian 1 hingga bahagian 5. Okey, terusnya langkah pertama dia nak mencari apa tadi? Contohnya dia nak cari buah apa? Buah mangga kan? Tadi dia nak mencari buah mangga. Buah mangga di bahagian ketiga. Okey, adakah buah mangga berada di bahagian pertama? Kan, carian bermula di bahagian pertama. Okey, adakah buah mangga berada di bahagian pertama? Okey, carian pertama tidak. Buah mangga tidak berada di bahagian pertama. Seterusnya dia pergi ke bahagian kedua. Kan, dia cari bahagian kedua. Bahagian pertama mengandungi buah pisang, bukan buah mangga. Jadi dia teruskan kepada carian yang kedua. Carian urutan yang kedua, carian akan menuju ke bahagian kedua iaitu apa? Adakah buah mangga berada di bahagian kedua? Tidak kan? Dia akan cari seterusnya. Okey, bahagian kedua mengandungi buah manggis, bukan buah mangga. Carian akan menuju ke bahagian ketiga. Adakah buah mangga berada di bahagian ketiga? Ada kan? Okey, sekarang ni bahagian ketiga adalah buah mangga. Okey, bahagian ketiga mengandungi buah mangga. Carian dihentikan.
Setelah dia menjumpai buah, mereka telah jumpa buah mangga, carian terhenti. Dihentikan. Dia dah tak cari dah buah lain. Sebab buah mangga telah dijumpai. Okay, ini adalah kaedah linear search. Kena cari satu persatu daripada awal. Okay, dia tak terus cari, dapat mangga terus. Tak. Dia akan cari ikut urutan. Okey kelas. Seterusnya contoh 3.2. Pencarian data dalam satu senarai menggunakan linear search. Okey, contoh dia nak cari apa? Cikgu Aiman ingin mencari nama murid kelas Utarik yang memperoleh 90 markah dan ke atas dalam ujian bulanan. Nampak tak ni? Susunan markah tidak tersusun dengan betul kan? Tak ikut senarai markah. Okay, kelas kelas 3 Utarik terdiri daripada 27 orang. 27 orang. Ni start dari sini kan, 27 orang. Kemudian perhatikan senarai nama kelas 3 Utarik. 3 Utarik yang berikut. Carian dimulakan dengan nombor pertama dalam senarai. Alif Kushairi mendapat 98 markah kan. Catat nama Alif Kushairi, kemudian apa? Lihat nama kedua dan nama seterusnya sehingga nama terakhir. Nama murid yang mendapat 90 markah dan ke atas akan dicatatkan. Maksudnya kalau cikgu Aiman ni, dia nak cari markah murid yang memperoleh 90 markah dan ke atas. Maksudnya yang pertama dah lulus ke masuk dalam senarai. Carian kedua, bukan 90, dia reject. Carian ketiga, 90, dia masuk dalam senarai yang kedua. Bagi markah tersebut. Dan seterusnya sehingga dia jumpa habislah ni sampai carian terakhir. Carian terakhir senarai yang 27 dan 82 tak termasuk dalam senarai markah. Jadi yang masuk dalam senarai markah adalah 98, 90, 90, 90 kan? 98, 96. Itu saja yang tersenarai dalam markah. Jadi susunan mengikut markah yang dikehendaki. Okay kelas? Okay, nampak tak markah yang dicari tadi? Carian pertama dia dapat Alif Kushairi bin Muaz 98. Sekarang ni dia tak sort kan? Dia tak susun. Dia ikut carian saja. Okay, carian yang kedua 90. Carian yang ketiga 90, Monisa 90, Nur Ain 98. Nur Alia 96. Okay, ini carian mengikut linear search. Kan senarai nama murid yang mendapat 90 markah dan ke atas. Boleh faham kelas? Boleh faham tak? Senang je. Boleh. Okay. Seterusnya, algoritma linear search ni adalah satu algoritma yang sangat mudah. Item dalam senarai tidak perlu diisi. Nampak tak tadi? Dia tak isi pun item. Kalau ikutkan ni kebetulan kan? Huruf A, D, M, N ni kebetulan. Tetapi kalau kamu tengok N dengan N, Nur Ain dengan Nur Alia, mana dulu? Kalau Nur Ain dengan Nur Alia, mana dahulu? Ain kan? Tapi sebenarnya dia tak ikut susunan nama. Ini kebetulan. Ini pun dia tak sort by markah. Okay. Item-item dalam senarai tidak perlu diisi mengikut urutan terlebih dahulu apabila linear search ingin diaplikasikan. Walau bagaimanapun, linear search ini tidak begitu efisien kerana teknik ini akan menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai. Dia memakan masa yang lama. Kan cara penyemakan ini memerlukan masa yang panjang, terutamanya jika senarai mengandungi terlalu banyak item. Jika item yang dicari berada di akhir senarai atau item yang dicari tidak berada dalam senarai, carian akan tetap dilakukan hingga item yang terakhir. Kalau anda kata senarai 1000 orang, 1000 senarai, kemungkinan dalam 1000 senarai itu tidak ada maklumat yang dicari. Jadi membazir, memakan masa yang panjang lah untuk carian. Okay? Tidak sesuai lah untuk kaedah linear search ni. Maksudnya dia kurang efisien lah.
Okey, seterusnya kita pergi kepada binary search. Okey, binary search ialah teknik carian yang melibatkan keputusan dua pilihan. Sebelum melakukan binary search, item dalam senarai perlu diisi. Isi maksudnya susun dalam urutan menaik, ascending. Kemudian item yang berada di tengah senarai akan disemak. Jika item di tengah ialah item yang dikehendaki, maka cara carian akan tamat. Jika tidak, item yang dikehendaki dibandingkan dengan item di tengah senarai itu. Jika item yang dikehendaki lebih kecil, maka item di tengah senarai serta semua item di sebelah kanannya diabaikan. Jika item yang dikehendaki lebih besar, maka item di tengah senarai serta semua item di sebelah kirinya diabaikan. Proses ini diulang pada senarai item yang tinggal dan berterusan sehingga item yang dikehendaki diperoleh. Jika item yang dikehendaki tidak diperoleh, apabila carian selesai, maka carian akan ditamatkan tanpa hasil. Okay, itu adalah binary search. Okay, contoh 3.3. Pencarian satu nombor menggunakan binary search. Pertama, diberi satu senarai nombor. Nombor yang dicari ialah 35. So, bagaimana kamu nak cari nombor 35? Okay, langkah pertama, letakkan indeks pada setiap item dalam senarai. Indeks dalam satu senarai bermula dengan kosong. Kan, indeks bermula dengan kosong. Okey, andai kata indeks di bahagian atas lah. Kan, kalau kamu tengok dekat sini, nombor 12, atas dia adalah kosong. 30, 1, 2 sehinggalah 8. Ini kalau senarai ada 9 nombor. Kan, kalau banyak nombor, kamu mula juga dengan indeks kosong. Okay, nampak ni indeksnya adalah, okay, nombor 35 indeksnya adalah 2. Langkah seterusnya, kenal pasti item pertengahan dalam senarai. Okey, kita ada berapa dekat sini? Ada 9 nombor. Item di tengahnya adalah 42. Kan? Item 42. Macam mana kita dapatkan item 42 ni? Okey, indeks terkecil tambah indeks terbesar. Indeks terkecil apa? Kosong kan? Nampak? Nombor yang paling besar 62. Kan? Kosong 62. Nampak? Okey, kosong tambah 8. Kosong tambah 62. Berapa? 62 kan? 62 bahagi 2. 62 bahagi 2 berapa? 31. Sorry, kosong tambah 8. Kosong tambah 8. Ni, bukan tambah nombor ni ya. Kosong tambah 8. Maksudnya 8 lah. Bukan tambah nilai bawah. Kita tambah yang atas je. Kosong tambah 8 bahagi 2. Jadi 4. Okay, maka item pertengahan dalam senarai ini berada pada indeks 4. Indeks 4 maksudnya 1, 2, 3, 4. Kan 42. Jadi item pertengahannya adalah 42. Okay, kita teruskan. Okay, langkah seterusnya, langkah 4. Oleh sebab 35 ni, 35 lebih kecil daripada 42, maka item 42 dan item-item selepasnya diabaikan. Faham tak? Dia tak kira lah item 35 ni kecil daripada 42, bermaksud item 42 selepasnya diabaikan. Daripada item 42 sehingga selepas diabaikan. Jadi kenal pasti item pertengahan dalam senarai yang tinggal. Sekarang ni kita tinggal 12, 30, 35 dan 39. Okay, macam mana nak kira item pertengahan? Sama juga kaedah tadi kan? Kosong tambah 3 jadi berapa? Kosong tambah 3 bahagi 2. Jadi senarai pertengahan dia adalah yang apa? Nombor 30. Okay, bandingkan 35 dengan 30. Okay, 30 dengan 35. Didapati 35 lebih besar daripada 30. Kan, 35. Okay, dan seterusnya, oleh sebab 35 lebih besar daripada 30, maka 30 dan item sebelumnya diabaikan. Okay, item 30 dan sebelumnya diabaikan. Kenal pasti item pertengahan dalam senarai yang tinggal.
Okay, senario yang tingkat adalah 35 dengan 39. Okay. Bandingkan 35 dengan 35. Tadi dia dapat 35 kan? Itu pertengahan. Kemudian nak banding tak boleh dah. Dibandingkan 35 dengan 35, didapati 35 sama dengan 35. Carian selesai. Okay, boleh kelas? Okay, contoh seterusnya. Carian satu aksara menggunakan binary search. Okay, Salina perlu menggunakan buku panduan telefon untuk mendapatkan nombor telefon rumah Maisen. Shalina perlu mencari nama bapa Maisen iaitu James di dalam buku panduan telefon. Okay, langkah pertama, andaikan halaman tengah yang dibuat ialah M, perhatikan J berada sebelum M. Kan andai kata halaman tengah yang dibuka ialah M, perhatikan J berada sebelum M. Ni J. Okay, dibuka sebelum M. Okay, maka separuh daripada halaman buku ialah bermula daripada M hingga Z, diabaikan. M hingga abjad Z diabaikan. Okay, kemudian halaman tengah bahagian pertama dibuka dan halaman F diperolehi. Kita kat bawah ni. Okay, dapat halaman tengah di bahagian pertama dibuka dan halaman F diperoleh. Kan dekat sini. Okay, seterusnya. Disebabkan huruf J yang dicari berada selepas huruf F, J dicari selepas huruf F, maka halaman F dan semua halaman sebelumnya diabaikan. Okay, abaikan. Okay, seterusnya jika halaman yang dibuka ialah I, dibuka I, maka halaman G, H dan I boleh diabaikan kerana berada sebelum huruf J. Okay, G dan G, H, I sebelum huruf J dibuka. Kan boleh diabaikan kerana berada sebelum huruf J. Okay. Boleh faham tak ni? Kamu baca lagi lah nanti Okay, langkah seterusnya, langkah 4. Langkah yang keempat, jika halaman yang dibuka ialah K. Okay, dibuka K. Maka halaman-halaman K dan L boleh diabaikan. Dan Shalina perlu membuat carian pada halaman sebelum K iaitu J. Kan? Baru dia jumpa J. Kaedah ni susah sikit lah tapi memudahkan untuk carian. Berbanding dengan linear search tadi kan. Okey, boleh faham tak kelas? Setakat ni kamu boleh faham kan? Okey, tugasan kamu pada hari ini, cikgu nak kamu buat aktiviti 3.1 perbandingan antara linear search dan binary search. Kan? Perhatikan senario nombor berikut. Cari nombor 5 dengan menggunakan linear search dan juga binary. Ya, ada dua kaedah. Pertama, kamu buat bentuk carian linear. Yang kedua, bentuk binary. Binary lah kan? Binary. Boleh kelas? Okey, kemudian cari nombor 40 dengan menggunakan satu je soalan kamu. Cikgu nak buat satu saja latihan. Cari sama ada kamu boleh pilihlah nombor 2 ataupun nombor 3. Kan, nak cari nombor 5 ataupun nombor 40. Okey, bandingkan bilangan langkah-langkah digunakan dalam soalan okey, sorry. Tak. Ini kena buat dua soalan sebab kita nak perlukan perbandingan dalam soalan 2 dan 3. Mana yang lebih cepat kan carian. Jadi kamu buatlah 1, 2, 3, 4 ni. Boleh kelas? Buat dalam buku latihan. Esok cikgu nak kamu bentang, boleh? Esok. Tak boleh. Sebab cikgu nak 1 minggu, 1 online, 1 kamu offline. Boleh kelas? Boleh. Kamu siapkan saja dalam latihan. Soalan latihan. Esok nanti cikgu akan bagi tugasan barulah. Okey kelas? Okay, cikgu harap kamu boleh faham lah. Senang saja. Tak susah kan? Kalau kamu baca tak susah lah. Okay, jam hampir 11.50. Okay, hari ni 18 orang. Cikgu rasa ada kelas teratai masuk kan? Ada kelas teratai masuk. Siapa? 18.
16. Betul. Tak ada. So Adam kelas teratai ke matahari kamu? Adam? Adam kelas mana ya? Matahari ya. Cikgu jadi keliru kamu kelas mana. Sebab kamu semua masuk. Teratai masuk, matahari pun masuk. Kelas-kelas itu saja untuk kelas hari ini. Tahniah kelas kamu penuh kehadiran. Cikgu harap kamu boleh buat latihan dengan baik. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama.
Okay, kelas, ramai lagi yang belum masuk. Okay, hi kelas. Tak ramai kelas kamu ya. Hao Yuan, Wu Kari, Yi Jun. Jovan, Justin. Yang lain mana? Justin, Kari. Wong Karhim. Lai Ming Tong. Okay, sekejap lagi kita mula ya. Tunggu kawan kamu masuk dulu. Baiklah kelas, kita boleh mulalah. Okay. Cikgu mula sekarang ya. Okay, 6 orang. Okay, yang tak present minggu lepas, cikgu nak kamu tampal slide dalam buku latihan. Okay, sebab minggu ni kita dah mula dengan tajuk baru.